Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sayyidul Ayam. Hai, apa khabar semua? Alhamdulillah kita berjodoh sekali lagi menerusi siaran secara langsung di IB Channel yang menerusi ABSD, AB Tanya, SD Jawab ya. Dan hari ini dah pun memasuki 18 Ramadan. Ini bermakna sikit haja kita akan memasuki ke fasa terakhir dalam bulan Ramadan ya. Dan itulah tempoh untuk kita pulun dan buat sehabis baik untuk meraih tawaran-tawaran hebat daripada Allah SWT, dan moga-moga kita antara yang terpilih untuk mendapat malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Ya, tarikhnya 18 Ramadan bersamaan 30 April 2021. Dan apa khabar semua? Harap-harapnya semua dalam keadaan sihat, sejahtera. Dan mungkin ada yang sedang menyaksikan kami ni, mengikuti siaran secara langsung ini sambil buat kerja kat rumah ke, mungkin ada yang sedang bersiap siaga untuk pergi ke bazar Ramadan awalnya. Sebab anda nak berniaga di sana ya. Jadi kami di sini mendoakan agar Allah pemudahkan segala urusan perniagaan anda, dan rezeki yang anda dapat itu adalah rezeki yang diberkati ya. Yalah, topik kita ni pun mungkin adalah pengalaman yang pernah anda lalui. Kalau ada sesuatu yang tak kena dengan juadah yang dijual, contoh macam beberapa hari lepas ya, anak saya membeli kuih dan masuk je mulut memang terkeluar balik sebab kuih itu sudah pun basi ya. Jadi pernah juga bertanya pada dia, nak pergi balik tak kepada peniaga tu dan tegur, ataupun bagi tahu, katanya tak payahlah. Begitulah ya. Jadi kita nak bercakap tentang satu topik ni yang rasanya mungkin semua pernah mengalaminya, termasuk saya juga, dan membuatkan kita berada di persimpangan dilema. Macam lagu Nora pula kan? Ya, tajuknya ialah tak tegur salah, nak tegur serba salah. Kan, tak tegur kita tahu benda tu salah. Kan berdosa kalau kita tak tegur. Tapi kalau kita tegur nanti takut dia kecil hati pula. Okey, jadi banyak yang akan kita kupas mengenai tajuk ini, dan juga saya nak mengalung-alungkan kehadiran rakan-rakan semua. Jemput masuk ke IB Channel ya, siaran secara live untuk ABSD, dan kejap lagi nanti saya akan ajak partner in crime saya iaitu SD ya, untuk sama-sama kita bercakap dengan lebih lanjut lagi tentang topik ini ya. Jadi saya juga mengharapkan agar anda dapat ajukan soalan berkaitan dengan topik kita, tak tegur salah, nak tegur serba salah. Macam no tu ya. Anda boleh hantarkan ke talian hotline kami 014 30 10 10 2 ya. Dan saya harapkan agar anda share banyak-banyak, ajak ramai-ramai kawan-kawan semua menonton dan mengikuti siaran live kami ini, okey. Nampaknya SD dah pun bersedia. Belum lagi? Kita tunggu SD. SD pun nak touch up juga ke? Mana tahu kan. Okey, dan tadi tu saya ada sebut tentang makanan yang basi. Tapi sebenarnya saya rasa lebih duka cita apabila anda mungkin dah ketahui viral lah kisah ini tentang seorang influencer yang telah pun menghasilkan sambal. Sambalnya awal tahun ini, dan kemudian sambalnya itu diciplak. Terfikir juga, bulan-bulan Ramadan macam ni, inilah masanya madrasah untuk kita memperbaiki diri kita. Tapi perkara itu tetap berlaku, dan wanita itu pun telah tampil untuk meminta maaf. Jadi ini antara perkara yang sangat mendukacitakan. Kita nak cari rezeki, nak rezeki yang diberkati ya, dan kita kena jujur, tak boleh tipu, tak boleh guna lauk macam rakan saya tu, katanya lauk tu dah diperangatkan 2-3 kali, 2-3 hari, 4 hari, bawa balik memang basi lah ya. Jadi nak makan untuk sahur, kesian dia makan nasi kosong je, tak ada lauk ya. Jadi sebagai peniaga, jadi sama-sama lah kita mencari keberkatan, bukan saja rezeki tu halal tapi halal yang diberkati. Bila diberkati sikit cukup. Tapi kalau tak berkat, banyak tapi tak pernah pun puas. Jadi kita alu-alukan antara rakan-rakan kita yang dah ada ni, Bunga Lawang, Ida, Cik Dah kita, juga kita ada Saufa Arifin, Norizita Rifin. Jadi kita harapkan kepada rakan-rakan semua kalau boleh ajak share seberapa banyak yang boleh, dan jangan lupa sedekah
Bulan Ramadan ni banyak-banyaklah sedekah, kasih dan sayang kepada kami di sini. Ya, sementara kita menantikan SD untuk bersiap sedia untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang tajuk kita, tak tegur salah, nak tegur sebersalah. Dan juga mungkin anda pernah tengok ada satu video, mungkin rasa tu video tu CCTV kot, yang telah diviralkan, di mana ada pekerja kedai sebernikah kalau tak silap datang seorang tua, nampaknya kelihatan macam warga emas, berkupiah dan dia tak pakai mask, dan pekerja tu telah menegurnya. Bayangkan ini lelaki yang nampak sangatlah macam mulia, ya, dia telah memarahi pekerja itu, ya, dan ditolak-tolak budak tu. Dan sesuatu yang sangat menyentuh saya bila budak itu tidak melawan langsung, malah budak tu cakap sorry. Jadi macam mana kalau nak ikutkan emas tu, bila kita kena tegur, kalau orang tegur kita kan, cik lupa pakai mask. Allah, lupa, terima kasih banyak. Patut kita ucap terima kasih bila orang tegur kita. Ni tak. Kena tegur, tapi orang yang menegur itu yang kena marah. Jadi kita akan juga lihat daripada dua perspektif lah. Yang menegur, yang ditegur, ya. Mungkin ada cara-cara tertentu, kaedah-kaedah tertentu, pendekatan tertentu yang paling berhikmah untuk kita lakukan teguran itu agar ia mendatangkan kebaikan kepada kedua-dua belah pihak. Okey. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan berkaitan dengan topik kita tak tegur salah, nak tegur serba salah, boleh anda hantarkan ke talian hotline kami 014 30 10 10 2, ya. Dan mungkin anda boleh share juga pengalaman anda, yang anda tegur tu siapa. Rasa anda lebih senang tegur orang yang tidak dikenali ataupun orang yang paling rapat dengan kita? Selalunya orang lebih rapat dengan kita ni, kalau kita tegur, dia cepat terasa hati, dan mungkin itu akan menerbitkan bibit-bibit hubungan menjadi jarak, ya, dan akan menjejaskan hubungan baik itu. Ya, jadi kalau anda ada pengalaman seperti mana yang saya sebutkan itu, boleh pun anda panjangkan ke talian hotline kami, ya. Dan saya suka juga nak berkongsi dengan anda. Ada seorang sahabat saya ni, dia adalah seorang yang suka beri pandangan. Jadi kalau dia tak berapa bersetuju, dia akan menegur. Ya, tapi dia ada cara tersendiri. Cara dia ialah sebelum dia nak berkata-kata untuk menegur, dia akan cakap sorry to say lah. Itu memang style dia, dan kami memang dah chop dah dekat dahi dia. Ni kalau nak cakap sesuatu ni mesti dia akan cakap sorry to say. Maknanya awal-awal lagi dia dah minta maaf kalau apa yang dikatakan itu akan mengguris ataupun melukai hati orang yang ditegur itu, ya. Jadi lagi ramai datang, kita alurkan kehadiran sahabat-sahabat kita, share ramai-ramai, difahamkan ada juga rakan-rakan kita dari Singapura yang menonton siaran secara langsung ini di IB Channel dan juga di Syamsul Amri Ismail Official. Ya, jadi kita tunggu dulu kehadiran SD daripada pengalaman dia, ya, memberikan motivasi dan juga aspirasi kepada rakan-rakan semua. Jadi kita mungkin juga nak menyentuh tentang teguran yang dibalas dengan teguran. Contoh, kita nak menegur seseorang, mungkin remaja lah, dengan perilakunya yang mencolok mata ke ataupun yang menjengkelkan ke. Jadi kita menegur dia, dia pula tegur kita balik. Awak siapa? Mak bapak saya tak pernah pun tegur saya macam ni. Jadi kadang-kadang kita terfikir, mungkin betul mak bapak dia tak pernah tegur, jadi sebab tu dia buat tanpa rasa bersalah. Ataupun daripada sudut yang lain pula kita berfikir macam ni. Itu mungkin cover line dia. Satu, dia dah aibkan diri dia dengan perangai dia yang tak senonoh tu. Dan keduanya pula, dia telah mengaibkan ibu bapa dia. Seolah macam ibu bapa dia tak beri bimbingan, ya, ataupun tujuan ajar kepada dia. Jadi berwaspadalah, khususnya kepada anak-anak kita.
Sebab nak tak nak kita kena akui ya, zaman dah berubah. Kita dulu-dulu kalau zaman-zaman saya lah kan masa kecil, mak saya angkat kening je macam Zainal Zain kan. Oi, dah takut dah. Oi. Oh, meremang-remang belum rumah. Alamak, apalah salah aku ni kan. Memang dah mencicik-cicik masuk ke dalam bilik, kalau boleh sorok. Sebab kita tak tahu apa salah kita kan. Tapi sekarang zaman dah berbeza. Kita angkat kening, dia angkat kening dia balik dia kata. Apa ke hal? Wah, apa hal pula? Jadi inilah antara perkara juga yang perlu kita perbetulkan supaya teguran itu sampai sampai dan kita ada ruang untuk berubah. Dan antara juga perkara yang saya rasa perlulah sebelum kita menegur, kita tanya dulu. Kita nak tegur ni kerana apa? Adakah sebab semalam dia tegur kita kan, so kita nak tegur dia balik, kan? Ataupun kita nak menegur sebab ikhlas. Tegur dengan ikhlas itulah adalah yang terbaik. Maknanya kita tak mengharapkan apa-apa dan kita bukan nak mencuit emosi dia ke atau nak berjatuhkan air muka dia ke. Jadi itu lebih kepada kita menegur untuk kebaikan. Dan kita pula yang kena tegur ni, janganlah pula pandang, budak ni, kau ni baru setahun jagung, ingus pun meleleh lagi, nak tegur kita pula orang tua, lebih banyak pakai garam, sebab tu selalu sakit kan. Okay, jadi kurangkan garam dalam masakan anda. Jadi itulah dia antara dilema yang berlakulah ya apabila teguran, ditegur ataupun yang menegur. Okay, kita masih lagi tunggu ni daripada SD. Apa dia? Okey, macam ni. Apa kata kita berehat seketika sementara Ann termasih. Apa khabar Ann? Salam perkenalan. Okey, dan Rusida Kiri, Jannah Ali, Wan Ismail, Nuraina. Ya, jadi ramai-ramai, ajak lagi ramai-ramai masuk. InsyaAllah apa yang kami kongsikan ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Okey, sementara kita nak tunggu SD siap. Apa kata kita berehat seketika. Tapi jangan lari pergi mana-mana tau. Terus setia bersama kami dalam ABSD. AB tanya, SD jawab. Macam tu. Mak. Cepatlah angkat, mana masak? Mak, sebenarnya Hakim dah masak. Pandai ke kau masak, Kim? So, Mak, ayam masak merah. So, cubalah. Campak-campak. Siap. Best Masak Merah Dia Ansar boleh didapati di Shopee dan Dia Ansaman.
letihnya. Dah pukul 6. Alah, tak laratlah nak masak. Bes masak merah di Ansar kan ada. Cuma tambah bawang Holland, minyak dan serai. Tada, tak sampai 10 minit. Baunya sedap, rasanya lagi nikmat. Bes masak merah di Ansar. Campak-campak. Siap. Ya, bertemu kembali dalam ABSD. Okey, itu dia paste masak merah. Ni lagi tinggal beberapa hari kita akan menyambut hari raya kan. Jadi kepada ibu-ibu yang mungkin sibuk, tak sempat nak siapkan paste segera tu dah ada dah. Cuma beli ayam, udang, apa lagi, telur, nak letak daging ke, terpulang. Masing-masing. Kalaulah anak teruna kita macam Hakim tadi tu kan, kesian dia tak boleh rentas negeri kan. Tak apa. Okey, paste masak merah ada, boleh masak sendiri. Okey, itulah mudah sangat. Okey, tadi saya ternampak ada satu kiriman daripada Muksid. Muksid kata, dah habis ke? Belum habis. Kami masih lagi menunggu isyarat daripada SD sebab SD al-maklumlah. Orang popular, dia berada di Perak kalau tak silap Kak Bet. Macam itulah Jadi kita tunggu untuk SD menjelmakan dirinya. Okey, sementara itu mungkin anda boleh kongsikan dengan saya tentang pengalaman anda menegur. Ya, anda tegur siapa? Apakah reaksi orang itu? Adakah dia menerima dengan hati terbuka ataupun dia menerima dengan hati yang terluka, dengan marah ataupun memutuskan terus silaturahim? Persahabatan itu sebab teguran yang anda berikan dan mungkin juga anda nak berkongsi dengan saya di sini bersama rakan-rakan kita yang lain sementara kita menantikan SD tentang topik kita ni, tak tegur salah, nak tegur serba salah Jadi kita akan berada dalam keadaan dilema. Kang, aku tegur Kang, dia kata kau tu baik sangat ke? Engkau tu perfect sangat ke? Tak ada. Dalam dunia ni tak ada siapa yang perfect, tak ada siapa-siapa yang sempurna. Semua kita ada kelemahan, kita ada kekurangan dan sebab itulah kalau ada orang tegur saya buat benda yang tak elok ke apa, tegurlah. Tapi saya ni cengeng sikit lah. Janganlah tegur marah-marah. Janganlah keras-keras sangat. Tegurlah lemah lembut Okey, jadi juga antara teguran yang saya rasa agak mencabar jugalah apabila pasangan suami isteri menegur. Pasangan suami isteri, almaklumlah kalau orang perempuan ni memang sangat terkenal dengan sifat merajuk dia. Mungkin kalau silap cara, mungkin merajuknya akan ambil masa juga, melainkan kita pujuk dengan sesuatu lah kan. Jadi itu juga anda boleh kongsikan bersama kami. Hantarkan ke talian hotline 014 30 10 10 2 dan mungkin pengalaman anda itu boleh dijadikan sebagai iktibar dan juga pengajaran kepada orang lain. Okey, kita juga nak tengok ni kalau anda masih ingat lagi, ada di kalangan ibu bapa yang meluahkan perasaan mereka, kegundahan mereka bila nak menegur anak. Antaranya kan, yang saya pernah dengar lah, dia kata akak ni tak sekolah tinggi, budak-budak ni sekolah semua pergi universiti. Jadi bila akak nak tegur, selalunya akak rasa inferior. Yelah mak kau ni tak sekolah setakat darjah 3 darjah 4 kan, nak tegur pula anak-anak kita semua dah ada apa, masters ke, dah ada PhD. Jadi ada terbit perasaan itu. Dan saya teringat satu nukilan yang mengatakan bahawa apabila mak ayah kita terdetik rasa takut nak tegur anak sendiri, itu bermakna anak kita tu berkemungkinan juga jatuh dalam kategori anak derhaka. Kan? Sebab dia takut nak menegur anaknya sendiri.
Ya, jadi kalau anda adalah anak dan mungkin mak dan ayah tak tegur apa-apa anda nak buat, anda buat saja, mak bapak tak tegur, mungkin ambil peluang bulan Ramadan ni, muhasabah diri, fikir balik, kenapa mak dengan ayah saya tak tegur, saya buat apa pun. Berkemungkinan mereka pernah menegur dan anda menempelak mereka kembali. Ya, jadi mungkin bunyinya macam ironik. Saya pernah dengar juga ada yang kata saya tak nak tegur sebab bila tegur anak saya akan marah. Bila marah kita tahulah Allah tak suka. Kan? Jadi buat macam ni, buat diam. Adakah itu jalan penyelesaian terbaik? Tak juga kan? Jadi di sinilah mungkin kita kena belajarlah sikit kemahiran berkomunikasi dengan anak kita pada abad ini, zaman ini yang sangat-sangat mencabar. Yalah, anak-anak kita semua terdedah dengan macam-macam gejala, dengan macam-macam budaya yang tak sihat yang mungkin akan mempengaruhi sikap mereka, ya. Okey, kepada rakan-rakan kita nampak ada Nasil Jeff, Syahran Saleh. Ada Queen lah. Happy Queen. Okey, terima kasih Roshida sebab ada share dengan Happy Queen. Happy dia. Okey, kalau anda ada apa-apa soalan, boleh anda majukan ke talian hotline kami, ya. Dan nanti kita akan kumpul soalan-soalan ni untuk SD jawab nanti. Okey, ada dah soalan? Kalau okey, SD dah bersiap sedia? Okey, nampaknya my partner in crime dah ready kot, ya? Dah. Assalamualaikum SG. Assalamualaikum warahmatullahi. 20 minit tau akak baby seorang-seorang. Oh, okey lah. Saya pun rasa dah lama tak dengar Kak Abby bebel seorang. Elok lah tu. Itulah dia. Saya rasa macam, aku ni kat radio ke kat mana ni? Oh, dah ada masalah pula. Tiba-tiba mengada telefon ni. Ini program ketiga saya hari ni. Masya Allah SD. Ini yang dinamakan pulun habis-habis ni. Lagi pula kita nak masuk Nasib yang baiklah, 10 terakhir kan. Nasib baiklah Pak, tak ada orang nak minta kita ceramah pagi raya. Kalau tidak, tak tahulah. Tidak, pagi raya pun dia suruh ceramah. Gila betul dah sekarang. Aduh, itulah dia. Semalam bukan main lagi. Borak-borak sebelum buka. Oh, biasalah. So sekarang ni kita borak-borak sebelum kita masak petang untuk berbuka. Setuju. Okey, SD, saya dah mula mukadimah tadi. Jadi kita dah ajak dah sahabat-sahabat kita share, banyak-banyak share biar ramai-ramai saksikan ABSD ni. Dan kita dah ada pun soalan daripada Puan Noi. Mana dia? Silakan. Okey. Mak panjang ni soalan kekarangan. Panjang. Kerana ada tegur seorang kawan dalam grup makanan, dia berniagai tapi air itu jenis macam air bergas. Kak Nur tanya, air ni sihat ke untuk kesihatan? Tak ada niat pun nak sakit hati dia. Sebab tahu air bergas tak elok untuk kesihatan. Adakah cara Kak Nur tertegur dianggap salah? Soalan kedua Kak Nur jenis suka tegur-tegur dan bagi nasihat terutama suka tanya, tegur dan tanya nak majikan bab solat dah solat ke belum. Tapi sekarang ni macam dah putus asa sebab Kak Nur Kak Nur? Jadi macam tu lah Kak Nur. Macam tu lah. Jadi macam tu lah. So macam mana Kak Abby? Jadi dia tanya macam ni Kak Abby. Dia tanya bagaimana terbalik kalau dia tegur tu macam tu kan. SD? No. Okay. Jadi dalam hal ni baca dah dia baca tadi. Okay. Sebenarnya menegur ni, yelah kita buat menegur ni ada 3. Pertama kata Nabi untuk kebaikan. Untuk kebaikan yang pertama, tegurlah dengan tangan kita, kekuasaan kita boleh tegah. Kita buat. Atau kedua kita tegur dengan mulut kita, lisan kita. Ataupun paling tidak tegurlah dengan hati kita. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Kadang-kadang ada dalam keadaan kita cakap tu jadi lebih tak baik, lagi baik jangan tegur. Baik kita simpan hati dulu, sabar dulu. Sebab benda-benda ni sebenarnya pada saya nampak kan, tegur seorang meniaga air tapi air tu jenis macam air bergas. Okay. Sekarang ni kita kena faham. Ada orang ramai kat luar sana minum, dia tak masuk kategori air haram pun. Cuma tu mungkin tak baik untuk kesihatan. So kalau kita tegur, memanglah dia nak berniaga, dia cari duit dan dia nampak ada permintaan untuk air tu. Jadi memanglah dia akan ni, jadi maknanya memang kita tak ada niat tapi kita cakap air ni sihat ke? Jadi dia macam terasa lah, mungkin dia akan terasa sebagai manusia biasa dia terasa.
Dia rasa ada permintaan tu maka tu dah jual kan. Cuma tinggal lagi mungkin lah. Kak boleh nak tanya kandungan gas ni macam mana? Sebab ada air, dia ada kandungan gas ni tapi tak tinggi. Ada juga. Kan? Ada. Jadi maknanya kata sebenarnya banyak caranya untuk kita menegur. Ada banyak cara. Kadang-kadang kena tegur. Itu sebabnya kita kena belajar. Bab tegur ni kena hikmah. Kan? Kalau kita tanya macam ni kan. Bukan ni makanan ni tak elok ke? Kita meniaga ni benda ni. Bayang kita ditanya soalan macam ni. Bukan ini tak elok ke? Tentu dia akan terasa. Kan? Jadi contohnya macam cerita kurma ajwa tu lah. Kan? Contoh orang tanya. Tak, tanya elok-elok lah tanya. Kak Ebi, kurma ajwa ni khasiat dia banyak kan? Tapi saya dengar dia ada banyak jenis. Betul tak Kak Ebi? Memang ada banyak jenis. Jadi kita ambil lah jenis-jenis macam ni boleh, macam ni boleh. Kita boleh cerita. Tapi kalau dia cakap, Kak Ebi, sekarang ni dengar banyak sangat yang menipu bak kurma ni. Jadi mana boleh percaya ke? Bayangkan terasanya orang kalau kita cakap macam tu. Kan? Sedangkan kita tahulah yang yang kurma yang Kak Ebi bawa tu kurma ajwa daripada Madinah Al-Munawwarah. Dapatkan sebiji kurma ajwa. Macam itulah kan. Jadi mana kata kesembuhan. Dan yang keduanya tentang apa tu tadi? Tadi apa soalan tadi? Cuba keluarkan balik soalan tu tadi. tak ada nasihat pasal solat. Pasal solat. Pasal solat ni macam tu lah kita menegur kan. Nabi dah bagi 3 standard. Kan? Dan tu selemah-lemah iman. Tapi bab solat ni memang penting untuk kita tegur. Dan tegur tu mungkin macam kita pernah share sebelum ni Kak Ebi. Orang tu puasa tapi tak solat. Macam mana? Kita ajak dia solat sama-sama. Daripada kita tegur, kita tukar pendekatan. Anak-anak kita lebih baik kita guna pendekatan positif. Jom kita pergi salat nak. Jom ikut aunty kita pergi salat. Jom bawa pergi surau. Kan? Sebab kadang-kadang bila sampai satu tahap kita cakap kau tak solat ke? Ni tak solat ke? Lepas tu cakap orang sampai satu tahap jadi macam baik sangat kan. Sibuk pasal orang. Sebab kita kalau boleh tak nak ayat tu keluar. Kita memang tak kisah. Tapi kalau kita nak biar nampak berhikmahnya agama kita ni dalam bab menegur. Kan? Jadi kita belajar daripada siapa? Daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wallahualam. Terima kasih. Okey, kita nak layan satu lagi soalan. Nampaknya soalan kita banyak panjang ya. Kita cuba. Boleh. Yang ini siapa baca? Ini Kak Ebi tanya. Okey, ni Nadia Hassan. Katanya saya memang ada masalah tegur-menegur ni kalau melibatkan family dan paling susahnya melibatkan mak. Kisahnya hal tanah pusaka. Melihat nama arwah bapa dan perlu tukar nama waris. Waris iaitu anak-anaknya. Bila saya tegur, mak mula melenting. Katanya saya nak makan sorang. Adik-beradik pun sokong mak. Jadi bila tak tegur, tanah tu masih nama arwah. Macam mana tu sekarang? Siap boleh disewakan pula tanpa pengetahuan saya dan persetujuan saya. Apa perlu saya buat? Okey, macam inilah. Tentang isu saya nampak ada dua. Satu isu tegur menegur dan yang keduanya isu tanah tadi. Isu tegur menegur melibatkan mak, sekali lagi kata ni. Bayangkan macam mana family ni boleh kata melenting kata nak makan seorang. Mesti ada sebab. Dia bukan tiba-tiba jadi macam tu. Kan? Jadi memang betul sebenarnya banyak masalah isu tanah. Berhubung marah sudahnya letak 10 nama. Kan? Ada dia orang konon nak bagi ada letak 10 nama. Maaf saya cakap inilah tindakan paling tak cerdik dia buat. Kononnya nak jaga sebab contoh 10 nama. Contohnya katalah dia ada 10 beradik letak 10 nama. Kemudian kita nak tukarkan ni semua dah tak sihat ni. Semua dah tak sihat. Kemudian nak tukar pada generasi seterusnya macam mana? Susah. 10-10 kena naik mahkamah. Lepas tu seorang meninggal kena tunjuk sebab mati. Yang mati itulah siapa nak gantikan dia untuk pergi. Lepas tu yang seorang lagi pula yang dah sakit, dah tak larat nak bangun. Nak wakilkan siapa? Benda leceh. Tu sebabnya banyak berlaku dah. Disebabkan dengki tak boleh tengok adik-beradik itu lebih sikit, jadi macam ni. Macam tu. Sedangkan boleh kita lebih kurang. Contohnya bukan nak cakap adik-beradik mak saya baik sangat. Tapi adik-beradik mak saya pernah satu ketika pak saudara saya bincang-bincang letak satu nama mak saudara saya, letak nama dia. Tapi pak saudara siap cakap, kau besok apa-apa kau jangan jual tanah ni, kalau nak jual kat aku. Pak saudara cakap supaya tanah tu tak jatuh ke tangan yang selain daripada keluarga. Itu saja pesan. Jadi semua orang tahu. Malahan masa-masa tolak tak nak letak nama dia dekat situ. Semua tak nak.
Dia sepatutnya macam tu sampai satu tahap. Ya. Berebut untuk tak nak, bukan berebut nak. Sebab kita ni fikirkan legacy. Berapa banyak Betul. orang Islam dekat negara kita ni, akhirnya tak ada apa pun legacy yang ditinggalkan. Tanah pusaka habis, tanah apa habis. Disebabkan oleh keserakahan, ketamakan, kedengkian di antara satu sama lain. Bukan kata saudara Islam. Saudara-saudara sedaging yang jadi masalah sekarang ni. Ya. Jadi mana kata, cara menegur sebenarnya mungkin bincang elok-elok. Tunjuk, mak, saya nak beritahu dengan mak ni. Cakap elok-elok. Seperti biasalah Samsul dapat melakonkan kan. Mak, ni nak cakap mak. Action. Macam macam ni. Mak tengok sekarang ni setara nama ni, nama mak. Okay, kalau jadi apa-apa dekat mak, letak kat semua nama adik-beradik mak. Akhirnya, susah mak kena letak salah seorang. Mungkin letak nama mak tu letak nama Pak Long. Kita setuju letak nama Pak Long. Tapi kita buat satu perjanjian. Yang mana Pak Long tak boleh jualkan tanah ni. Kalau nak jual mesti persetujuan adik-beradik yang lain. Biar ada clause dekat situ. So kita letakkan caveat dekat tanah tu. Mana bila berlaku urusan jual beli, adik-beradik kena tahu. Jadi maknanya hal macam tu lah. Tu sebabnya sekarang ni bila sewa sekarang ni simple je. Kalaulah kita ni tanpa pengetahuan saya ayat tu tadi kan. Katakan tadi kan nama arwah. Saya rasa nama arwah ni bukan arwah ayah. Mungkin nama arwah ayah sebab maknya ada lagi. Sekarang ni bila tukar, sekarang ni nak suruh tukar nama seorang aja. Itu yang jadinya mungkin orang anggap, wah kau nak makan seorang ke? Bukan isu itu. Tapi maknanya bincang elok-elok. Okay, letak nama. Kita setuju semua adik-beradik letak nama Alok. Janganlah cadang nama sendiri. Cadang nama Alok. Okay, anak nombor 1 kita bagi. So nombor 1, apa-apa juga hasil tanah ni mesti bagi sama rata adik-beradik. Contohlah. Jadi makna kata perbincangan. Benda kena buat elok-elok. Dan adik-beradik pun janganlah cepat sangka bila orang bagi cadangan tu. Wah ni mesti dia nak balok seorang. Cubalah belajar sangka baik. Adik-beradik sendiri kot. Kan? Betul. Kan? Kadang-kadang kita tak faham. Kadang-kadang yang paling heran kat Abby, orang-orang kat luar ni, dia dengan kawan-kawan, dia boleh lah lebih kurang. Oh tak apalah, ambil lah. Dengan orang asing, boleh lebih kurang. Dengan adik-beradik sendiri berkira. Ada ramai macam tu. Jadi, bawa-bawa berbincang. Jadi sebagai orang yang, siapa nama yang bertanya tadi, siapa nama? Siapa nama tadi? Siapa nama dia? Bukan Noel. Kalau yang tanya tu tadi ingat. pada saya, kumpul adik-beradik cakap explain sebenarnya apa tujuan kita cakap itu. Kita tak nak pun tanah ni, saya tak nak orang salah sangka. Saya pun ada, cuma janganlah membelakangkan saya. Bila disewa-sewakan apa semua, at least saya nak tahu juga. Cakap je lah macam tu kan. Ataupun mungkin dia buat sewaan tapi hasil tu bagi kat mak dulu selagi mana mak masih hidup. Macam tu lah. Dah settle. Jadi mana benda boleh bincang. Adik-beradik tolonglah jangan berkira sangat. Allahualam. Lagi satu kan SD. Pasal tanah pusaka ni kan. Selagi tak settle, arwah terseksa kan SD? Dia tak settle tu tak apa. Maksudnya bergaduh tu. Bergaduh macam. Bergaduh. Ni itulah pasal pula. Kenang kalau arwah kan. Bayangkan ada satu peristiwa saya tengok adik-beradik ni. Dia bapa ni memindahkan tanah ni kepada seorang anak sebab dia percaya anak ni adalah anak yang baik dan anak ni takkan jualkan tanah ni. So dipindahkan nama anak dan tak perlu bayar apa-apa sebab pemindahan daripada mak ayah kepada anak dianggap sebagai pemberian kasih sayang. So tak perlu apa-apa proses yang ketat lah. So benda tu memang ada di dalam law of contract dan juga land law lah, undang-undang tanah. Jadi bila dibentangkan macam tu, bila dah arwah ni tak ada yang membangkit tak puas hati. Kenapa bagi itu nama dia bawa istilah tu punya kasih sayang. Patut dia cakap, habis dia tak sayang ke anak-anak yang lain? Astagfirullahalazim. Kita kata namanya pemberian kasih sayang. Bukanlah arwah ni tak sayang ke anak-anak dia. Kadang-kadang macam tu lah. Caranya cetek pemikiran kan. Itu yang susah tu. Jadi dalam hal ni itulah saya menyarankan apa-apa pun bawa berbincang. Wallahualam. Okey, kita nak beransur ke soalan seterusnya. Tapi ada satu teguran untuk SD. Fahal? Yes. Aduh. Tadi SD kata SD ada masalah dengan phone Ada masalah phone baru Dah, tak, phone tu phone tiba-tiba baru. Dah. Mesti Tiba-tiba phone baru. kamera tu dia cakap setting dia saya ada send lah tadi dekat Ingredient dia punya tengok. Apa saya ada keluar? Google camera not allowed. Please set the setting. Adalah kamera dia tu. Kamera ada masalah. Apa hal lah.
Kan, saya mempertahankan lagi telefon ni insya-Allah kan. Ya ke? Sama-sama lah kita doa agar ada rezeki untuk SD memiliki phone baru. Okey, kita beransur ke soalan Apa seterusnya. teguran dia? Apa teguran Ah. dia? Apa teguran dia ni? Teguran. Tak adalah, itulah tu ni. Ni, Ziniz. Ui, nama. Katanya kawan saya si A ni ada buat salah dari sisi Islam ya. Then saya takut nak tegur secara direct sebab saya bukannya sejenis yang soft spoken. Jadi saya guna alternatif kawan baiknya si B, di mana si B itu kawan rapatnya, satu geng. Tiba-tiba si A tu WhatsApp saya dan marah-marah sebab salah saya gunakan si B dan saya nyatakan sebab-sebab saya. Adakah salah saya menegur dalam cara macam tu? Menggunakan orang lain lah. Minta maaf, saya cakap saya terpaksa menyatakan memang salah. Contoh macam ni saya tahu Kak Abby baik dengan si B. Okay. Contohnya. Kak Abby ni adalah orang yang kawan saya tadi tu. Kemudian kawan Kak Abby pula ada seorang nama dia si B lah. Si B ni sekarang ni, saya ingat dia kawan dengan Kak Abby, maka saya cakap lah. Sebenarnya, sekarang ni Kak Abby ada satu kesalahan. Contoh katalah Kak Abby ni, contoh tak jaga solat. Contoh Kak Abby insyaAllah jaga solat. Semua jangan salah faham. So saya nak cakap, Kak Abby macam mana nak tegur Kak Abby? So, saya tak kisahlah saya ni soft spoken ke, loud spoken ke, saya kena cakap dengan Kak Abby. Tapi kalau saya cakap dengan B, kan, B ni kawan baik dengan Kak Abby. Takut daripada si B ni tak tahu masalah Kak Abby. Susah betul nama Abby dengan B ni. Susah. Lampak betul. Kan? Kalau lah daripada si B ni selama ni memandang tinggi dekat Kak Abby. Sebab kawan baik. Sama dia tak tahu pun yang Kak Abby ni mungkin lah tak tinggal solat ke apa. Langsung tahu. Jadi itulah yang ditegur oleh Saidina Umar. Kalau nak menegur, tegurlah secara peribadi. Kalau kita tegur secara pakai orang lain, samalah seperti sebenarnya kita menyebarkan aib sahabat kita. Kan? Faham tak? Dan satu lagi, kawan dia, satu lagi. Sama-sama. Satu lagi, kita tak tahu cara penyampaian dia tu macam mana. Ya, kan? betul. Kita tak dekat situ. Entah-entah dah ada tambah-tambah sikit lah gula ke garam. Saya ada ke, satu kisah tahu. lah. Ada satu hamba Allah ni. Saya kenal lah kawan ni. Kawan yang seorang ni, dia ni memang jenis yang, dia ni tak berduit. Susah. Jadi saya cakap, tapi gaya memang hebat lah. Jadi kemudian, sampailah dia jumpa dengan si B. Si B ni kawan saya pula. Saya pula main B pula. Katalah seorang tu Ali. Yang Ali ni kawan saya. Sikit. Ali ni memang dia jenis yang jenis gaya memang nampak macam steady, bawa kereta besar. Tapi kereta tu pun bukan kereta dia. Kereta company. Lepas tu dia pun pakai smart-smart je hari-hari. Kalau dia bercerita tu memang juta-juta je. Jadi lepas tu saya dah kenal dia. Jadi saya dah tahu agak dia. Saya kuat tahu lah. Dan sampailah seorang ni pula. Nama ni Atan. Si Atan ni pula kan berbual dengan saya. Dia kata Ali tu macam mana? Saya kata dekat dia. Tan, kau dengan Ali tu kau janganlah berharap sangat. Janganlah kau minta apa-apa pula. Kau dengar dia cerita tinggi-tinggi sebab aku nak beritahu dengan kau. Aku kawan dengan dia dah lama. Ali tu, oh ya ke? Tapi apa ni, dia tu bukan ada duit tu. Kau jangan percaya bukan-bukan. Besok takut kau kena pula. Kan? Kemudian yang bestnya si Atan ni pergi disampainya kat A tu. Dengan si Ali. Sebab makna saya bagi si Atan ni, saya suruh dia berjaga-jaga. Kan? Lepas tu pergi dia bercerita, langsung dua-dua ni Atan dengan Ali ni dua-dua jumpa saya. Dia kata dengan saya, kau tak puas hati dengan aku. Saya tujuan saya tadi menasihatkan dia supaya janganlah apa sebab saya takut dia kena sebab saya dah pernah kena. Dia kata, dia pergi sampai, betul, dia pergi sampaikan. Si apa ni cakap, si Ali tu macam ni. Ya ke ni? Dia kata, Ali kata, mana ada, tu tipu tu bohong. Memanglah dia defend lagi dia. So lepas tu saya pun cakap macam ni lah. Saya bagi pandangan saya je. Saya minta maaf kalau awak terasa. Saya bagi pandangan saya berdasarkan apa dah berlaku dekat saya. Saya cakap tu terang. Depan-depan dia saya cakap. Lepas tu saya cakap dengan Atan. Saya tak sangka pula Atan kau pergi sampaikan pula si Ali. Aku cuma bagi nasihat kat kau je.
tak sangka pula kau jadi orang menyampaikan. Kan? Jadi saya pun biarkan. Akhirnya selama 5-6 bulan. Tapi saya masih call macam biasalah. Tanya Atan dengan Ali ni apa khabar, apa semua tanya. Akhirnya saya dapat tahu baru ni memang sah. Si Ali tu dah menipu si Atan. Beribu-ribu duit yang kena tipu. Lepas tu si Atan tu boleh pula call saya. Betul lah apa yang Samsul cakap dulu. Saya menyesal saya tak ikut. Aku tak kisah kau tak ikut cakap aku. Cuma yang aku sesalkan kenapa kau menyampaikan dekat dia. Sedangkan aku menasihatkan kau je. Cakap macam tu. Jadi Allah Ta'ala balas tepat lah. Kena buku dengan ruas. Jadi sebenarnya itulah kena hati-hati. Sebab orang ketiga ni kebanyakan yang memang bahaya. Sebab kita kena ingat kadang orang tu tak tahu. Kalau melainkan orang ketiga tu orang yang kata dia memang dah tahu isu tu. Itu lain. Faham tak? Contohnya macam ni. Kita cakap dengan kawan kan. Kau tahu tak yang Abby ni ada masalah. Contoh kita ambil bab solat tadi. Abby tu ada masalah tahu apa perasan tu. Kau tak boleh tegur ke? InsyaAllah nanti aku tegur lah. Jadi bila dia tegur, dia tak petik nama Samsul ni. Sebab kawan baik dia kan cakap, Abby, kau ni cuba kau buat apa. Aku suka tengok kau ni contoh. Jadi makna kata benda tu lebih murni. Faham tak? Cara dia. Melainkan orang tu tahu. Kalau orang tu tak tahu, ya ke? Wah tak boleh jadi ni dia cakap. Mana kau tahu? Nampak tak kan? Tengok. Tapi Ustaz, dah sampai ada soalan dekat Abby. Baca kat Abby. Tak, tambahan yang tadi tu. Dia kata A tu dia lakukan secara terbuka kesalahan tu. Maknanya saya tak buka aib dia SD. Si B, si A yang open to public kesalahan tersebut. Jadi tu saya kata bendanya still sama. Dia buat cara terbuka pun, kita cakap direct lah. Kita Betul kawan serang, dengan dia. Kita cakap terang. Tapi cakap dengan Straight baik. to the point. Maaf ya. Aku sebenarnya aku cakap ni sebab aku sayangkan kau sebagai sahabat aku. Aku memang nak kena cakap dengan kau. Salah di sisi agama ni cakap lah Zinis Raiful. Cuba kau cakap. Apa masalah dia? Dia buat apa? Dia tak puasa ke? Ataupun dia ni jenis gemar mengumpat orang ke? Cakap. So mana kita cakap dengan dia. Hati aku tak nak. Aku paling tak tahan bila ada orang cakap ada hamba Allah ni dia buruk-burukkan kau. Aku tak boleh terima benda tu. So aku minta sangat kau stop lah. Jangan lagi dah involve dengan benda ni. Cakap tu terang. Aku cakap ni sebab aku sayang kau. Kau ingat tu. Aku ni nak kawan kau dunia akhirat tau. Cakap. Kalau selalunya perempuan kan SG dia kena cakap ni babe. Dia kena cakap babe. Babe. Tak ada, kita cakap lah babe. Sebenarnya kita ambil berat tentang dia kan. Kita tak nak lah nanti apa-apa. Itu kawan KIB ya, panggil babe. Tak, kita nak mesra-mesra. Tak naklah terlalu macam kereh sangat kan. Okay. Saya rasa babe tu keras lagi. Kalau yang lembut B. Itu baby. Tak boleh. Baby tak boleh. Okay. Dan kita nak beransur ke soalan seterusnya ni. Tapi sebelum tu saya ternampak ada satu ada satu tulis ayat kita nak balik pada soalan tu. Tapi sebelum itu saya tahu mesti Kak Ibi akan sebut. Tapi sebelum tu right. Tak, ada Cik Kamarul ni dia tegur. Dia kata AB Fana square frame lebih baik dari bulat. Cuma mata pun kena tegur. Tengok Kak Ibi pandang kamera sikit. Tak apalah, yang penting mata bulat lagi okey lah kalau mata. Okay. Jom Faiz kita tengok, kita pin yang mana satu seterusnya. Sofia Jun Sofia ke apa. Okay, katanya macam mana nak tegur mak saudara yang talam bermuka-muka. Bukan talam dua muka ni, talam bermuka-muka. Katanya di hadapan kita cakap kemain baik, belakang kita cerita lain, lepas tu setiap cerita semuanya pembohong. Sampai satu masa rasa tak nak jumpa lagi bagus daripada jumpa menyakitkan hati. Drama sikit. Jadilah, ni mak saudara kita. Biasalah memang macam tu. Dia gemar bawa cerita. Betul tak betul. Tapi cuma kita contoh macam ni. Saya ada seorang lah. Saya pernah dengar ada seorang makcik ni. Dia bercakap macam ni. Bukan makcik saya pun. Makcik orang lain lah. Cakap. Bila dia kata, dengar-dengar ni. Tak adalah, mana ada. Nafikan terus. Mana ada, mandai makcik. Tak baik tau bawa cerita macam tu. Tak baik sebenarnya. Dia tu budak baik tu sebenarnya. Saya cakap saya. Budak baik. Tak salah. Jangan bawa cerita. Bawa dosa kering ni. Buat apa? Kan? Tak payah. Terus stop. Jangan kita tak payah jumpa dia. Kita tak nak jumpa dia lagi. Kita sembah benda tak elok. Buat apa? Kan? Mana kita Nafi? Lepas tu lah muka tu. Sudahlah. Sudahlah Mak Lam.
Mak Lang bukan main lagi dekat sini cerita orang tu buruk. Tapi tengok Mak Lang elok dengan dia tu bukan main mesra lagi. Bagi dia sebiji macam tu. Oh. Payah sangat. Okey. Kan? Jun, bagi sebiji. Bagi sebiji Jun. Macam tu. Cakap je kan. Tapi kita cakap dengan ni lah. Alah kan Mak Lang ni kan dia pandai tau. Depan Usik-usik, kita dia jadi. Depan ni kan jadi. Tapi Mak Lang tak payahlah Mak Lang. Saya tengok Mak Lang okey je dengan dia. Mak Lang jangan depan lain belakang lain tau. Jangan jadi duit shilling. Tak baik. Duit shilling belakang lain, depan lain belakang lain. Tak baik tau. Kan? Dia ada sama. Tahu? Mak Lang ni. Saya yakin tak baik. Jun dah tulis dah dialog tu. Nanti Jun boleh ikut guna sebiji-sebiji. dialog tu. Sebiji-sebiji macam Mak tu. Lang. Cuba tengok. Mak Lang bukan muda pun. Mak Lang tak lama dah Mak Lang. Kan? Mak jahatnya mulut kan. Mak Lang Lepas tu tak cakap, lama dah Mak Mak Lang gelang tu cantik Mak Lang. Sempat lagi. Itulah Mak Lang. Dia jaga Mak Lang Lepas tu lagi satu cakap lah. Saya paling takut satu je Mak Lang. Itu ada dengan ceramah ribah dan fitnah. Ribah ni cakap benda yang betul. Tapi orang tu tak suka. Makna mengata. Tapi fitnah ni tentu-tentu benda tak betul. Jadi dua-dua tu natijah dia neraka. Jadi baik jangan Mak Lang. Janganlah cerita-cerita. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi mana kena cakap lah macam tu. Allah. Petik nama SD. Kalau nak cakap SD kata macam tu. Okey, kita alur-alurkan lagi soalan daripada anda, tapi sekarang ni kita nak break sekejap ya. Tapi jangan ke mana-mana tau. Terus setia bersama kami dalam ABSD. AB tanya, SD jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda. Iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam ABSD, AB Tanya, SD Jawab yang bersiaran secara langsung setiap hari Jumaat 3 hingga ... mungkin 4, mungkin lebih sikit ya. Dan sebabnya saya telah mungkin ditegur. Lebih sikit tu, kalau mungkin lebih sikit tu mana kat AB tak ada program lah tu kumpat. Amboi. Kalau tidak mesti sebut kumpat kan. Awak lah yang paling sibuk. Okey, sebab SD dah tegur saya tadi. Jadi saya tidak akan menggunakan ayat penyata yang sama. Kita terus saja kita lihat dia soalan yang telah dihantarkan oleh tapi sebelum itu sahabat kita. Tidak. Sebelum itu tidak ada. Okey, ni Mazli Hassan. Katanya saya nak tegur jemaah masjid. Suka bawa kasut sampai muka pintu masjid. Masjid ada kawasan yang tak sepatutnya dibawa kasut ke situ. Hari-hari mop cuci. Nanti jemaah lain yang tanggalkan kasut. Kotorlah kaki mereka. Semua jemaah tanggalkan kasut. Awak yang dia seorang tu tak nak tanggal. Nak tegur kot, tak datang masjid pula. Macam mana tu? Saya punya cadangan bagi pengumuman secara umum dekat dalam ceramah, dekat dalam masjid ataupun imam tegur kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak maklumkan ada beberapa jemaah yang kita dapati bahawa kasut-kasut yang dipakai ni dibawa ke kawasan yang tidak sepatutnya berkasut. Jadi minta semua jemaah tolong ambil perhatian. Mungkin tak perasan, saya faham. Bulan-bulan Ramadan ni bila puasa mata pun buta jadinya. Jadi minta tolong sangat-sangat. Minta tolong sangat ambil perhatian dengan apa yang saya sebutkan ni. Jadi dia cakap beberapa. Bila beberapa makna ramai bukan seorang. Wah sebenarnya kita tunjuk kat seorang tu. Nampak tak? Kemudian kita kata bulan puasa kita faham lah. Jadi kita minta tolong sangat sebab nanti andai kata ada orang yang berkaki ayam pijat dekat kawasan yang dah tak suci tu tadi, nanti kalau berjadi masalah tak sah semayang disebabkan kotor tu, siapa nak jawab nanti? Tidak pasal-pasal kita buat dosa kan? Jadi baik jangan.
Tapi tak tahulah kalau daripada buta jadi pekak pula. Saya agak tak pekak lah boleh dengar apa yang saya cakap ni. Wallahualam. Itulah. Kan? Kalau saya jadi fungsi masjid, saya kat macam tu. Jadi mana kata, wah dia kata aku ke apa. Semua orang yang pernah buat dia akan terasa. Ataupun setiap paling tidak semua orang akan keluar pergi tengok kasut dia balik. Apalah, betul lah. Tempat aku betul-betul. Aku letak tempat yang betul. Ataupun ada seorang pergi tengok, alamak kasut aku tadi kat sini. Siapa lah alihkan? Mana ada orang lain tolong alihkan kasut kita. Jadi terima kasih pada orang. Jadi ingatlah kan. Jadi mana kata, secara tak langsung kita boleh tegur pada orang yang akan mungkin nak buat kesalahan, dia ingat pesanan ni. Bukan hanya untuk orang yang dah buat kesalahan. Pada orang yang akan datang supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Allah. Jadi malam ni nanti Terawih bolehlah buat announcement. Macam kalau tak boleh kita jangan sampai kita suruh polis datang kira selipar siapa yang kat atas tempat kasut. Hati-hati. Polis dah mula nak kira selipar sekarang ni, jangan main-main. Main-main, you don't play. Okey, ada soalan seterusnya daripada Nur Ain. Okey, kita masih lagi bersiaran ni. Mungkin kita akan panjang sikit Aziz tak sibuk kan? Tak sibuk kan? Boleh tanya. Kan. Jadi masih ada masa untuk anda share, bagi tahu kawan-kawan, boleh ikuti siaran langsung kami ni. Tajuknya pun best, tak tegur salah, tegur bersalah. Ni Nur Ain, macam mana pula kalau nak menegur mak sendiri yang suka mengata kat orang? Pernah ditegur tapi kita pula tak ditegur. Susah tu macam ni. Macam ni lah. Dialog, come on. Sekali lagi saya nak beritahu, kita kena belajar hikmah, ilmu hikmah. Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, sebelum berlaku perjalanan menaiki Burak tu, dada Nabi dibedah dan dituangkan iman, dituangkan hikmah. Sebab Nabi kaya dengan hikmah. Itu sebabnya kalau kita nak buat, kita berhikmah, maka sesungguhnya itu adalah sunnah Nabi. Nak tegur mak kita bukan satu benda yang senang. So mana kata kita cakap lah, mak ada orang tu kan mak kan, dia buruk-burukkan orang ni, apa pandangan mak? Contoh, siapa tu lah ada kawan kat pejabat tu, dia selalu burukkan orang mak, dia kata orang macam tu, dia kata orang macam ni, apa pandangan mak? Tak baik lah macam tu. Mesti mak dia kata, janganlah kok ia pun berdosa. Itulah mak kan. Itulah saya pun pesan kat diri saya, mak, mudah-mudahan kan kita semua pun kita tak jadi macam tu kan. Saya pun harap, saya pun tahu mak pun sama, mak kita jangan mak, nanti tak pasal kita pun berdosa. Orang lain dia bilang tak, dia mana boleh tegur, tertegur, kalau tak apa. Kan, tapi alhamdulillah saya tengok mak Sakan ni tak ada. Biar mak tu telan Eliu sendiri. Kan, jadi mak kata, kau sini aku ke apa? Wah, mak tu dapat perasan lah. Kau sini aku ke apa kau cakap? Tak ada. Mak, ada lah. Cakap kat pejabat. Itulah saya cakap, saya harap kita tak macam tu. Aku tak ngutuk orang lah. Tak mana aku ngata dia. Tak pernah aku ngata orang. Lain lah si Leha tu, dia ngata orang macam ni. Yang si Gayang ngata, dia tak sedar dia cakap pun ngata juga tu. Mak, tu pun tak boleh mak tau. Mak cakap Leha, cakap si Gayang pun sama mak. Sama tak boleh. Ya Allah mak, kita sama-sama mak Kita ubah diri kita. Nampak? Itulah cara dia. Aku dah bagi manual tau. Guideline cara nak cakap. Yes, betul. Manual lagi. Ni tak lama lagi dia akan buat apa? Akan buat satu buku guideline macam mana untuk menjawab kalau mak kecil hati apa semua. Satu lagi, mungkin kita ampu sikit kat mak kita, boleh tak? Betul. Ampu Hebat mak lah. ni. Boleh lah. Boleh juga kalau ampu mak boleh juga. Cakap mak susah nak cari. Saya kadang saya bertuah ada mak macam mak ni. Sebab kau ni dah kenapa? Atur orang aja. Saya baik mak tak macam tu. Wah, lain macam bunyi mak dia katakan. Mak terasa, maknanya mak dia melakukan kesalahan dengan sedar. Dengan sedar kan. Jadi mak dia kata hati-hatilah apa yang kita cakap. Saya teringatlah baru-baru ni saya tengok satu video yang dia pengumuman di Indonesia kot. Dia umumkan tentang korban. Dia ni menyumbang sebanyak berapa ribu yang disumbangkan oleh dia sebutlah nama orang tu. Orang ni pula disumbang lagi 500 juta ni disumbang oleh orang ini. Lagi 300 juta kawan dia. Jadi dia bercakap dengan kawan dia. Itu semua riak atau mana boleh kita sebut nama kita. Sekali pengurusi masjid kata, dan satu ni sumbangan sebanyak berapa juta. Ini daripada hamba Allah. Macam tu baru betul dia kata. Yang itu aku dia kata.
Jadi mana kata sama lah. Dia dalam pada dia kata-kata orang kan. Itu hamba Allah. Macam tu betul tak riak. Yang hamba Allah tu aku. Dia kata. Sama je. Sama. Sama je Mak. Sama je. Jadi macam tu lah juga kan. Jadi hati-hati. Kadang kita tak perasan. Paku dulang, paku serpih ni lah. Dia mengata orang dia lebih. Kan? Lebih Dan mungkin juga macam ada sahabat kita ni, Bazid Aziz. Bila disebut tu geng ahli mesyuarat tingkap, mungkin kita boleh umumkan lah. Maka mesyuarat kita ditangguhkan dan dibubarkan terus. Tak ada dah. Bukan tangguh. Dengan ni mesyuarat ni ditamatkan. Tamatkan. Dan kita akan fikirkan nama-nama lain. Masalahnya mesyuarat tingkap ni dah pernah tak relevan. Sebab orang dah tak pakai tingkap dah bincang. Dia lepak terus tau. Dia lepak. Tu sebabnya ada satu tuan guru saya, Ustaz Zaki, dia kata, hukum ada pangkin dekat rumah ni haram. Pangkin ni kan, pangkin kan. Sambil-sambil pangkin duduk kan. Ada cerita baru. Sambil-sambil dia motor mangga ni. Mengelah mangga, cecah garam. La ilaha illallah kau. Kau tak tahu anak siapa tu lah. Siapa? Tu lah. Bisik tapi dengar. Lepas tu ada yang baru sampai yang best tu. Apa cerita? Dia pun bisik juga. Baru sampai. La ilaha illallah. Tak payah tak payah bisik dengar kan. Cakap bila tu dengar. Okey, kita nak minta lagi soalan dari sahabat-sahabat kita. Jangan lupa anda like, follow dan juga share. Kalau kita boleh ambil satu lagi soalan, boleh tak tadi? Wan Ismail. Boleh ambil. Si perempuan je, cuba lelaki pula. Macam mana nak tegur orang sekeliling yang tak solat? Bila tegur melenting. Kenapa? Nak jadi ustazah. Tapi hidayah milik Allah. Tegur ke orang lain terasa. Terus solat. Alhamdulillah. Yalah, sebenarnya hati tu milik Allah. Tapi kita ni usaha kita menegur. Tapi macam saya cakap tadi lah, tegur dengan cara baik. Kan? Mari kita solat. Jom kita solat sama-sama. Ajak dia, tu paling baik sekali. Ajak orang buat bersama dengan kita. Kan? Kadang-kadang bila kata Ustaz-Ustazah ni cakap, contoh, kau ni macam baik sangat atau tegur orang. Sebab aku ni tak baik lah, aku nak ajak kita sama-sama buat baik. Jawab macam tu. Sebab kalau kita tengok Tuan Guru Harudin dulu menyatakan jangan kita berdakwah, kalau nak berdakwah jangan tunggu jadi alim. Jangan tunggu alim tu berdakwah, tapi berdakwahlah sampai jadi alim. Dia kata macam tu. Jadi maksudnya kita nak sebarkan dakwah ni tak usah fikir ustaz-ustazah awak nak cakap-cakap lah. Itu sebabnya menyebarkan dakwah ni bukan senang. Itu sebab Nabi dulu kena balik batu pula. Kita baru orang cakap, kita dah sentap, pasal relax je. Kan? Cakap, aku ni menjalankan tanggungjawab aku sebagai seorang Islam. Aku kena tegur. Dan aku nampak keburukan ada kat depan mata aku kena cakap. Alah, jadi ustazah lah kau. InsyaAllah aku bukan nampak kalau Allah Ta'ala takdir kau jadi ustaz, aku redha. Tentu cakap. Jawab macam tu je lah. Wah, kau nak tunjuk baik belakang sini? Tak, insyaAllah tak. Aku tu nak tegur kau. Tak ada nak tunjuk baik pun. Aku pun tahu aku tak baik. Kalau tak baik kau diam sudahlah. Okey, aku kena cakap. Aku tak nak ambil yang part selemah-lemah iman tu. Aku nak cakap, paling tidak aku cakap. Aku puas hati dah, aku dah cakap. Kau tak nak dengar, terpulang kau. Macam tu. Kan? Itulah. Kan? Okey, setakat ini belum ada soalan yang berkaitan dengan suami isteri. Saya rasa ini juga merupakan satu cabaran apabila mungkin isteri masih lagi tercari-cari cara terbaik nak menegur dengan seikhlas-ikhlas hati ke atas suaminya. Begitu jugalah suami nak menegur isteri. Sebab yelah, kita ni manusia biasa SD. Ada salah silap, ada kelemahan, kekurangan. Kalau orang tak tegur, mungkin kita tak sedar. Kita ingatkan betul apa yang kita buat kan. Tapi ada tak cara pendekatan kaedah yang terbaik untuk menegur ni, khususnya untuk pasangan suami isteri? Macam ni lah, setiap pasangan tak sama. Saya pun nak bagi dialog pun macam tak kena je. Sebab setiap pasangan lain dialog dia. Ada orang, sayang, abang nak cakap sikit. Ada orang tu pula boleh cakap, duduk sini jap, abang nak cakap sikit. Yang saya pergi buat tu pasal abang memang tak suka. Oh ya ke bang? Sorry. Boleh cakap macam tu. Ada orang tu pula, sayang, sihat. Tadi pergi sekolah macam mana? Okey.
abang ni tanya macam mesti ada apa-apa ni. Dia dah tahu dah. Dia ada mukadimah dia. Ada orang tu pula, abang tak tahu macam mana abang nak cakap ni. Abang takut abang cakap akan abang mengguris hati permaisuri hati abang ni. Macam mana abang nak cakap Alah cakap je lah abang ni ada pasal. Susah. Abang pun tak ada cakap. Abang pun nak percaya sepenuhnya pun tak adalah. Tapi ada orang cakap. Dan sayang bila bawa kereta laju sangat. Orang tamat dia cakap. Tapi abang cakap tak ada lah. Abang cakap okey je kan. Kan sebab abang berkata tak ada salahnya kalau yang training jadi pemandu Formula 1 kan. Tapi tak apa. Tapi bila dah tegur betul juga kawasan perumahan ni. Abang just tak tahu betul ke tak. Dia orang ni sibuk je bang. Yelah betul lah. Tapi sekarang ni anak kita kecil-kecil lagi. Tapi besok bila anak kita dah mula main dekat luar besok. Kalau orang lain buat laju kita marah tak? Kita marah kan? Jadi itulah pandangan. Kalau boleh hati-hati lah. Jadi dia lah sibuk je orang tu. Walaupun bila kita dah cakap sebenarnya dalam hati tu tinggal kat hati dia tu. Dia akan cakap. Lepas tu bila setiap kali buat kereta dia akan ingat. Wah lepas tu alhamdulillah isteri kau buat kereta dah slow dah. Alhamdulillah. Tak payahlah kita tanya lagi. Senyap je. Kan? Dia orang kata saya buat kereta dah slow. Mana mandai sibuk je. Kata, buat laju slow sibuk dia kan. Tak payah tegur. Alhamdulillah makna perubahan ada kan. Alhamdulillah. Okey, kalau dapat kita pilih satu soalan Siti Zubaidah ni okey tak? Katanya kita nak tegur orang yang suka mengungkit kisah-kisah lama dia. Bila dah mengungkit, habis. Dari A sampai Z dia ungkit. Semua orang kena. Dia ungkit kisah lama dia kan. Sebenarnya kita tidak boleh buka aib kita sendiri. Kadang Allah Ta'ala dah tutup dah aib kita. Jangan pula kita buka. Jangan. Ya. Kan? Ada satu lagi contoh. Aku dulu kan apa benda aku tak buat. Aku minum arak. Aku semua aku dah buat. Contoh dia kata. Ni semua geng-geng minum dengan aku dulu ni. Tak pasal-pasal tahu pula. Nampak tak? Itu yang kata semua orang kena tadi. Dan jadi jangan. Dari satu lagi. Dah lah buka aib kita. Kita buka lah aib orang. Jangan lah. Jadi tolong jaga boleh. Tolong jaga. Jadi mak dia kata dalam hal ni. Mengungkit kisah lama bukan satu benda yang Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala tak suka pun. Allah Ta'ala dah tutup dah aib kita. Jangan kita sibuk nak buka. Dulu kita tak pakai tudung ke. Dulu kita ni jenis suka masuk karaoke ke. Dulu kita jenis joget lambak ke. Tak payah cerita. Tak payah. Itu semua kisah silam. Yang kita sendiri tak nak ingat dah. Jadi bila Allah dah tutup, kau pergi buka apa-apa. Tak payah. Jangan nak buka-buka. Jadi nak tegur orang yang suka mengungkit kisah-kisah lama ni, pesan kat dia. Betul tak? Bukan hanya buka aib orang je. Allah Ta'ala tak suka. Buka aib sendiri pun Allah Sendiri pun. Jadi tak usah kita buka. Abah dulu mana perempuan Abah tak bawa naik motor. Kan? Orang kampung ni, Cik Leha kau tu. Dia bangga lah. Semua Abah pernah bawa dia. Itu bukan baik sangat tu. Dia tak tahu yang menyebabkan orang tu tak jadi tak baik tu kau. Kan? Kita bercakap pula kan. Jadi lepas tu apa yang berlaku lepas tu? Kalau anak-anak kita rosak, salah siapa? Anak kita pula buat benda dulu. Abah kata Abah dulu kau buat. Takkan saya buat tak boleh? Nampak? Jadi itu sebabnya hati-hati. Anak-anak sekarang ni dia cepat nangkap. Jadi hati-hati. Betul. Wallahualam. Okey, Faiz dah bagi signal tadi. Kita nak berehat seketika. Tapi kita harapkan kepada sahabat-sahabat kita jangan pergi mana-mana tau. Terus setia bersama kami. Kita akan kembali lagi dalam ABSD. Macam tu. Ma. Cepatlah angkat. Mana masak? Mak, sebenarnya Hakim dah masak. Pandai ke kau masak, Kim? So, Mak, ayam masak merah. So, cuba. Campak-campak. Siap. Best Masak Merah Dia Ansar boleh didapati di Shopee dan Dia Ansaman. Okey, kalau anda perlukan watak seorang ibu, anda boleh panggil saya. Dia siap dengan cimata dia londeh ke hidung tu yang mahal tu. Tu yang mahal tu.
Siap letak celak tau nak bagi ni. Angkatlah. Asyik baiklah saya bukan kat office ke tidak. Saya Tak apa, capai nanti kita barang-barang hantar saya dekat keluar. SD Saya keluar. Ah. Kalau kat office dalam aku keluarkan barang aku macam ni aku keluarkan. Keluar. Campak-campak siap habis. Jadi siapa siap. kepada semua kat luar sana, siapa yang berhasrat untuk memasarkan, mengiklankan produk mereka menerusi ruangan ABSD, AB tadi jawab, sila hubungi 010 Sana 014 30 10 10 10 2. 014 Macam ni lah kawan, 30 10 support. Kita support, okey? Betul. Tu paste ayam masak merah. Kalau nak tahu tentang lebih lanjut tentang ada lagi tak paste lain, ada banyak lagi. Bukan ayam masak merah, masak biru, hijau semua ada. Jadi pastikan. Okey. Pastikan anda. Kita nak satu soalan daripada Muksid ni tadi. Muksid tanya, macam mana nak tegur orang yang lebih tua dari kita, yang selalu suka cerita tentang kebaikan yang dia buat. Contohlah, dia dah sumbang ke masjid, sumbang anak yatim, tapi habis pukul canang semua. Macam dia seorang aja yang buat. Kawan-kawan yang lain pun ponat nak dongah. Jadi macam ni Hazy? Ponek nak dengar kan ponat. Ponek Ponek salah. Bukan ponat. Jadi macam ni. Macam ni lah. Inilah penyakit yang disebut sebagai ujub, riak, takabur. Jadi mana kata bayangan tidak akan masuk syurga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, kata Nabi. Jadi macam ni lah cakap dengan dia, pakcik, saya minta maaf kalau saya kesian dengan pakcik. Kenapa pula? Saya pun nak pakcik kan, pakcik pun berjaya dunia akhirat. Masalahnya pakcik, bila pakcik menyumbang tapi pakcik cerita dengan orang, rugilah pakcik. Tak ada point, pakcik macam jadi macam riak pula. Aku ni bukan apa, aku tunjuk ni supaya biar orang buat macam aku. Yelah, tapi cara ayat yang pakcik gunakan tu macam nak tunjuk pakcik seorang je bagi sedekah. Kan, jadi pandangan saya lah, maaf kalau saya salah pakcik. Cakap macam tu. Jadi mana tegur sekali lagi dengan hikmah sebab orang tua ni. Sebab yang penting ni kita kena cakap, kan, kita kena tahu. Kadang orang ni dia riak ni bukan hanya dengan sumbangan yang besar, sumbangan yang kecil pun dia riak. Kau tahu tak harga masjid berapa? 6.5 juta tau. Ya. Duit aku ada RM5 dalam tu. RM5 cerita. Dah lah RM5. Riak pula tu langsung tak dapat apa. Kan? Contoh kan. Jadi tak payah. Jadi mana kata kita pesan lah. Sebab rugi kalau kita bersedekah tapi kita mungkit. Rugi. Tak ada nilai di sisi Allah sebenarnya. Kan? Nanti last kita muflis kan SD? Betul. Okey, ni dah terlanjur tadi. Soalan daripada Muksid ni ada juga kena-mengena dengan sedekah tapi yang macam minggu lepas kan kita ceritakan sedekah tapi viral. Jadi, yes. Jadi kalau nak tahu inti parti, kalau nak terlepas ikuti, boleh pergi tengok di YouTube dah ada, di FB kita pun ada. Okey, kita ada satu soalan daripada Chia Beng Chuan. Ya, Muhammad Chia dari Langkawi. Katanya bagaimana nak tegur isteri yang suka bandingkan keluarganya dan lecehkan suaminya. Leceh ke pelekeh? Pelekeh kot Lebih kurang lah. Jadi mana kata dalam hal ini saya tak nak sebutkan tentang bandingkan keluarga dan lecehkan tu. Pada saya menyakitkan hati suami, hukumnya berdosa. Itu saja. Sebab dia tak kisah. Kadang bukan perbandingan tu jadi hal. Kadang ada setengah orang dia tak kisah pun banding-banding. Kan? Tapi bila dia memperlekehkan suami dia, dia tidak seolah-olah dia tak hormatkan suami dia. Bila tak hormat suami, hukum dia berdosa lah. Kan? Jadi ingat orang perempuan nak masuk syurga ni tapak kaki suami. Buat dialog sikit. Orang lelaki tapak kaki. Yalah contoh bang. Abang tahu cuba tak? Kalau tak sebab mak saya lah, tolong dulu. Abang jangan rasa lah nak menikah dengan saya ni. Memang takkan. Tahu tak? Abang tahu tak? Nak agak keluarga abang tak iyalah. Apa benda buat? Jual gula-gula tepi jalan. Abang nak jadi apa? Kalau aku lama aku pijak lah bini macam tu. Janganlah kan. Maknanya menghina suami tu. Kan? Jadi makna kata kena hormat. Suami ni kedudukan dia tertinggi. Kena ingat. Macam mana pun dia adalah suami kita. Orang perempuan nak masuk syurga, jaga hati suami. Jaga mata suami, pakai lawa-lawa.
Jaga hidung suami biar wangi-wangi. Jangan biarkan bau paste ayam tadi kat badan kita lepas masak. Kan ayam masak merah kan pakai wangi-wangian. Kan? Puasa lah. Contoh kan. Jadi yang ketiga, jaga perut. Maksudnya pastikan suami kita makan makanan yang dia suka tu. Dan yang keempat, jaga telinga. Ni cerita leceh tu tadi. Jaga telinga. Jaga mata, jaga hidung, jaga perut, jaga telinga. Maksudnya jangan cakap perkara yang boleh menggurus hati suami kita. Cakap baik-baik. Kan? Bang nak kata suami, bang nak kata keluarga saya bagus. Biasa je bang. Tapi Alhamdulillah saya yakin dengan rezeki keluarga kita. Kan baik macam tu. Kan? Abang jangan risau sangat abang. Abang janganlah rasa rendah diri pula. Pada saya, abang ni syurga saya. Dan saya nak taat pada abang. Okey? Macam tu. Kaedah dia. Kan. Yelah. Abang pun bertuah ada isteri macam awak ni. Kan? Jadi abang rasa sangat seronok. Abang rasa happy sangat. Boleh ada bunyi Cia Beng Chuan. Kan? Abang rasa sangat seronok. Kerana ada isteri yang sangat memahami abang. Nampak kan? Nak cakap macam tu. Macam alih suara je. Aduh. Hai. Tapi dalam kehidupan ni tak ada serius sangat lah SD Kita kena suntik sikit jenaka lawak kan. Jadi itu akan jenawak betul lah tu. memaniskan. Jenaka campur lawak betul lah tu. Jenaka campur lawak. Jenawak betul lah tu. Yang KB sebut tu. Jadi kita perlu ada jenawak Kira hidup kita ni kena ada jenawak tau. Jenaka campur lawak. Sebab kalau nak sebut lanaka tak boleh kan. Lawak campur jenaka tak boleh jadi lanaka. Jadi jadi macam neraka. Dia baik. Lagi baik sebut jenawak. Tu baik. Tu penemuan yang terbaru kita. Ni Mok dia kata dia macam tengok drama. Tengok dah. Drama banyak dialog hari ni. Ya, betul. Jangan lupa malam ni pukul 11. Ada malam apa? ni pukul 11 tengok kemunculan saya dalam drama Kalau Dah Berbini. Tapi watak saya jadi ustaz lah malam ni. TV berapa? Astro kot. Yang Amboi, semua dah berlakon nampak. Akak berlakon pace saja. Watak saya tu sebab saya tengok tadi kat KB ada bolehlah kita ketengahkan untuk watak seterusnya kan. Mak tiri. Saya takut besok bila Kak AB dah masuk slot Samarinda, dia dah tak ingat nak buat ABSB dah. Takut macam tu kan. Tapi betul. Tak, watak saya hanya sebagai penceramah je, tak beza pun kat luar ni. Ceramah pasal suami isteri. Suka juga saya tengok SD. Baru-baru ni saya tengok Ustaz Kazim berlakon. Betul Ustazah Isfadia berlakon. Imam Muda Ashraf memang dah sebelum ni pernah berlakon kan. Tapi watak yang sama lah, maknanya sebagai ustaz dengan ustazah lah. Kalau nak tengok, semua orang type dekat YouTube, buka Awesome TV ataupun type Janda Cosmopolitan. Tengok, itu lain sikit. Macam mana? Tajuk apa? Janda Cosmopolitan. Tengok kat YouTube, nanti boleh tengok macam mana ada salah seorang janda-janda yang ada yang berlakon tu, Ziana Zain, Zila Jalil, Izzat Abdullah, Zarin Min, siapa lagi tapi dah watak-watak dalam tu semua pasal janda-janda ada masalah masing-masing kan. Yang kelakar tu salah satu janda tu minat dengan penceramah tu Samsul Bat. Itu babak tu banyak kali saya buat kat AB, pening kepala saya, baru susah sebab bila susah dia kan tu meluahkan perasaan saya okey sebelum ni, tapi tang janda tu meluahkan perasaan kat saya tu saya tak boleh kontrol lah. Nak gelak rasa macam betul-betul tu salah tu. Aduh ya Allah. Dia kata saya sebenarnya suka sangat kat ustaz. Saya satu cinta. Sudah aku macam betul-betul pula kan. Tu saya kata tak boleh lah. Saya watak biarlah aku jadi Pak Gad dekat sekolah pun tak apalah, tapi tak payahlah watak itu kan. Jadi itulah. Jadi itu adalah boleh tengok malam ni pukul 11 Janda. Tak kalau Janda dah berbini Cosmopolitan. Yang Cosmopolitan tu tengok YouTube. Awesome TV. Boleh tengok malam ni, yang malam ni Kalau Dah Berbini. Siapa nak tengok? Saya dengan Usup, saya dengan Syamel, yang mana kisah macam 3 orang tu takut bini. Jadi video kononnya dia dengar nasihat, dia minta tips daripada ustaz ni macam mana cara nak tunduk, nak lembutkan hati bini dia. Macam tu. Itu kisah dia. Tengok. So kalau nak tahu kisah sebenarnya, bolehlah tengok sini Janda Cosmopolitan. Okey.
Baik, dan kita pun dah sampai ke penghujung rasanya. Baik. Ada lagi satu soalan ke? Ada ke? Oh, ini soalan, apa hukumnya bila isteri asyik nak marah dengan suami sebab hal-hal yang lama? Masa zaman anak mereka cinonet lagi. Pantang silap je sikit, habis dia mengamuk. Cara dia marah tu seolah-olah macam menyimpan dendam dan seolah nak anak benci dengan kelakuan suaminya yang dulu. Okey, yang dalam hal ni isterinya confirm berdosa habis itu. Kan saya dah cakap tadi, jangan sakitkan hati suami. Betul, sebab orang lelaki ni susah nak masuk syurga. Jadi kita susahkan lagi buat apa? Kenapa? Kita nak buat macam tu. Kita ni dah senang dah orang perempuan. Jadi jangan buka-buka cerita dulu. Kita buka aib ayah ni pada anak-anak, apa tujuan kita? Bukan menjadikan kita jadi lagi baik. Kita jadi jahat tau. Maruah suami jaga. Kan? Anak pula depan anak-anak. Mungkin dulu dia buat silap. Kalau bayangkan, habis ingat kita sempurna sangat. Ingat kita maksum. Kita pun ada salah. Cuba kalau orang buka cerita lama kita masa anak dara tu lah. Apa rasa? Ni tolonglah benda-benda macam ni. Janganlah kita nak menambah statistik masalah kerosakan, kehancuran rumah tangga ni. Tolonglah. Dan benda-benda macam ni yang menyebabkan lelaki jadi fed up tau kadang-kadang. Kan? Kalau perempuan pun diburuk-buruk pun fed up, lelaki diburuk pun fed up. Jadi sama-sama fed up buat apa? Tak payah. Kita ni hidup sementara. Dalam kesementaraan tu cari yang baik-baik. Cari yang manis-manis. Kehidupan kita ni mestilah kita biar kita semua nak hidup bahagia kan. Jadi buat apa kita nak buruk-burukkan pasangan kita? Tak elok. Buka aib. Dan cakap lah, barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan buka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya, kata Nabi. Makna kita menyuruh macam mana orang tetap akan buka bongkar habis cerita kita. Mana kita nak kan? Jadi elakkan. Wallahualam. Okey. Itu dia antara yang apa, kita nak tengok juga komen daripada Kamaru Bahrain. Katanya kes COVID-19 hari ni dah 3,700. Nasihat keras sikit Ustaz SD. Aduh, semakin meningkat. Tolonglah. Connect dah. Kalau bayangkan you all tak nak ke tengok saya dengan KB duduk dalam studio yang sama supaya kita boleh bincang dengan lebih live dan jemput tetamu datang kat studio kami ni kan. Jadi kalau nak keadaan tu kita kena turunkan. Yang kena turunkan. Sekarang ni keadaan begitu kita takkan nak jadi macam India. India 300,000 lebih kes baru setiap hari. Kan 3,000 kena cremate setiap hari, 3,000 lebih. Macam masuk unggun kayu api ni, sap masuk. Janganlah Jangan. Kita ni leka. Lepas tu dengan tahap tu sibuk nak hentar negeri. Sabarlah kan. Melainkan ada kebenaran. Macam saya ni kan ada kebenaran sebab ceramah. Lainlah kan. Minta kebenaran. Untuk tujuan nak balik hentar negeri ramai-ramai pun bahaya. Tak salah. Buat masa ni sabar banyak. Banyak. Tolong jaga. Kita jaga kita. Sayangi keluarga kita. Kan? Kita mesti menang. Jangan putus asa Malaysia. Anda mampu mengubahnya. Wah, panjang. Katam dah ni. Hafal terus. Okay. Itulah Jadi bab yang COVID-19 ni bukan tanggungjawab saya ataupun SD ataupun sesiapa secara berasingan. Dia concerted effort. Dia mesti bersama. Jadi tak perlulah kita macam nak cakap kadang sampai tak faham sebab benda ni kita dah lalui ni dah setahun lebih. Ini kiranya raya kedua tau kita tak balik beraya, betul tak SD adakah kita nak teruskan lagi tahun depan kalau panjang umur tak nak balik kampung lagi ke macam mana? Jadi inilah antara persoalan bila berlakunya kita peningkatan. tak cemburu ke tengok New Zealand, tak cemburu ke tengok negara-negara lain yang kes dah turun habis ada yang kosong, zero cases tau, zero case. Bayanglah. Kan nil, tak ada kes. Kita nak sangat jadi keadaan macam tu kan. Jadi tolonglah, tolong. Barulah lepas tu kau nak pergi keluar ke mana pagilah. Kosongkan dulu kes kita ni. Tolong. Dan tidak ada tidak ada prejudis ataupun diskriminasi, betul tak ada kata yang ini kayangan ke, ni tak kayangan, ni semua sama. Semua ada tanggungjawab untuk sama-sama kita Sebenarnya melandaikan COVID-19 ni. Saya pun bukanlah nak menangkan siapa-siapa. Orang kita cakap tu terang lah. Ada orang cakap, oh ni menteri boleh pula. Oh ni penyanyi boleh tak? Boleh pula. Yang ni boleh. Macam ni lah. Please lah. Stop lah tunjuk kat orang. Tunjuk ni. Kita jaga kita sudahlah.
Yang jadi masalah Setiap keluarga orang. kita nanti. Mm-mm. Tolong jaga. Mm-mm. Kan? Jadi bila saya cakap ni mungkin menteri tengah tengok. So menteri pun jagalah. Penyanyi pun jagalah. Tak kisahlah kita artis kita siapa, jaga. Ya, Tolong jaga. betul. Sebab benda ni adalah dia punya efek tu pada semua tu. Itu yang tak tahan tu. Ya. Kan kita paling tak boleh, saya paling tak boleh tahan tengok macam mana seorang ibu tak boleh pegang pun anak dia bawa diiring anak yang umur 3-4 tahun dengan pegang baby doll dia tu untuk berjalan dengan mendekat-dekat itu jalan nak masuk kat dalam ambulans. Sebab puncanya positif. Nak ke tengok keadaan tu? Tak nak kan? Tak usahlah tak usah. Jadi kita jagalah diri kita ni elok. Jaga keluarga kita. Wallahualam. So ni Azzi bila nak balik? Saya 2 hari kat sini. Hari ni Oh, ya ke? besok balik lah. Oh. Tu dia. Okey. Apa pun kita doakan. Saya memang limitkan pergerakan saya. Tak ada nak berjalan ke apa, tak ada. Saya baca amak, terus balik ni menginap dekat hotel. Betul. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung untuk edisi ABSD kali ini. Terima kasih banyak di atas soalan yang anda ajukan dan insya-Allah minggu depan panjang umur ada jodoh kita jumpa lagi. Mungkin SD dan saya ucap terima kasih banyak sebab alhamdulillah kita dapat tengok bahawa peningkatan soalan-soalan yang dikemukakan sangat mendadak. Terima kasih banyak dan alhamdulillah daripada minggu ke minggu view kita memang sentiasa meningkat. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Teruskan menyokong kami insyaAllah. Betul. Okey, dan yang baik datang daripada Allah, yang kurang lemah datang daripada kami. Jadi minta ampun, minta maaf. Kalau ada apa-apa yang perlu kami perbaiki, bolehlah kabarkan kepada kami. Kita akan cuba memperbaiki setiap minggu. Tajuk next week. Nak beritahu dia orang tak? Tajuk next week. Ken? Boleh? Kita raya berapa bulan? Kita raya 13. Minggu depan last 13. Next week. Tak, maksudnya minggu depan kita last. Minggu depan last. Minggu depan last ABSD kan? Jadi kita cakap, kita buat tajuk ni. Nak puasa ke nak raya? Macam tu kan. Nak puasa ke nak raya? Okey. Boleh? Set? Okey, semua. Kita buat nak puasa ke nak raya next week. Jumpa. Nak puasa ke nak next raya. Week. Okey. Next week. Kalau ada soalan, siap-siapkan soalan boleh tanya. Betul. Okey. Baik SD. Dan rakan-rakan semua, terima kasih banyak. Terima kasih sudi like, follow dan juga share. Share lagi banyak, lagi bagus. Ya, harap-harapnya ada peningkatan dan kami akan lebih bersemangat untuk bersiaran menerusi ABSD. Harap-harapnya ada manfaat untuk kita semua. InsyaAllah. Okey, SD, kita jumpa lagi. Dan rakan-rakan semua. Assalamualaikum. Bye. Salam. Bye.